Zionis dakwa berjaya bunuh pemimpin Hamas Yahya Sinwar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, Dunia 10 bersama saya, Sahih Samsudin. Tentera Zionis mendakwa 3 pejuang termasuk pemimpin Hamas Yahya Sinwar telah terbunuh di Gaza. Perkara itu dimaklumkan dalam satu kenyataan semalam. Menteri Pertahanan Negara Haram Israel mengesahkan perkara itu pada Khamis. Yahya Sinwar dikatakan terbunuh dalam satu operasi ketenteraan di Tel Al-Sultan Rafah. Berita itu turut dilaporkan oleh media Mesir. Pada peringkat ini, identiti individu itu tidak dapat disahkan. Bagaimanapun, tiada kenyataan rasmi daripada Hamas berhubung perkara itu. Rakyat Palestin digesa supaya menunggu maklumat mengenai Sinwar daripada kumpulan itu sendiri. Bukannya media Israel yang dikatakan bertujuan untuk mematahkan semangat mereka. Warga Palestin di Khan Yunis berkata kemungkinan pembunuhan pemimpin Hamas itu tidak akan menamatkan perang, tetapi ia adalah satu kehilangan besar bagi rakyat Palestin. Pembunuhan, pemusnahan dan perpindahan terus dilakukan oleh tentera negara haram Israel. Kumpulan pejuang Hamas mengesahkan kematian Ketua Biro Politik Pergerakan itu Yahya Sinwar hari ini. Pegawai Hamas Khalil Al-Haya dalam kenyataannya di televisyen memuji Yahya sebagai seorang wira yang berjuang menentang tentera Israel hingga ke nafas terakhirnya. Khalil juga menegaskan tawanan Israel tidak akan dibebaskan sehingga pencerobohan Israel di Gaza dihentikan sepenuhnya. Pembebasan tawanan Palestin dan penarikan sepenuhnya pasukan Israel dari semenanjung Gaza. Hamas turut menyatakan komitmennya untuk terus berjuang sehingga pembentukan negara Palestin dengan Baitul Maqdis sebagai ibu negara tercapai. Sementara itu, Naib Presiden Amerika Syarikat Kamala Harris mendedahkan sejak tahun lalu pasukan khas dan perisikan Amerika bekerja rapat dengan Israel untuk menjejaki Yahya dan pemimpin Hamas yang lain. Beliau yang juga calon Presiden Demokrat berkata demikian kepada media selepas berkempen di Milwaukee, Wisconsin. Kenyataan itu susulan berita kematian pemimpin Hamas itu yang didakwa terbunuh di selatan Gaza pada Rabu. Menurutnya, kematian Yahya sebagai peluang untuk menamatkan perang di Gaza. Pemimpin menggunakan media sosial dalam memberikan reaksi terhadap berita pembunuhan pemimpin Hamas Yahya Sinwar. Pemimpin Barat menggesa konflik di Gaza segera berakhir. Namun Perdana Menteri Israel berkata perang akan diteruskan sehingga kesemua tawanan oleh Hamas dikembalikan. Senator Amerika Syarikat Bernie Sanders berkata kini tiada lagi justifikasi untuk Netanyahu dan kerajaan ekstremisnya meneruskan perang terhadap rakyat Palestin. Tambahnya, Amerika mesti menamatkan keterlibatan dalam perang kejam dan haram ini. Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau mengulangi gesaan agar gencatan senjata segera dilakukan dan penderitaan rakyat Gaza perlu ditamatkan. Ketua Polisi Luar Negara Kesatuan Eropah EU Josep Borrell pula menyatakan keganasan perlu dihentikan, tawanan dibebaskan dan penderitaan rakyat Gaza ditamatkan. Serangan Zionis di Gaza berterusan. Angka kematian rakyat Palestin telah meningkat kepada 42,438 orang. Pihak berkuasa kesihatan di Gaza dalam satu kenyataan memaklumkan jumlah mangsa yang cedera pula seramai 99,246 orang. Sebahagian besar mangsa terdiri daripada wanita dan kanak-kanak. Dalam tempoh 24 jam lepas, serangan baharu menyebabkan sekurang-kurangnya 29 rakyat Palestin terbunuh dan 93 yang lain cedera. Perkhidmatan kecemasan tidak dapat membantu mangsa yang terperangkap di bawah runtuhan atau mengeluarkan mayat di seluruh kawasan konflik itu. Berikutan, pasukan pendudukan Israel terus menghalang pergerakan ambulan dan pasukan pertahanan awam. Jumlah kematian di Lebanon akibat kekejaman Zionis pula meningkat kepada 2,412 orang. Kementerian Kesihatan Awam Lebanon memaklumkan jumlah kecederaan meningkat kepada 11,285 orang. Serangan terbaru Israel ke atas wilayah Nabatiyeh pada Rabu menyebabkan 16 kematian dan 52 cedera. Datuk Bandar dan Governor Nabatiyeh bersama beberapa pekerja perbandaran dilaporkan meninggal dunia dalam serangan udara itu. IDF membuat serangan ke atas kedudukan Hezbollah di timur dan selatan Lebanon dan menyatakan telah berjaya membunuh komander Hezbollah di daerah Bin Bil. Hezbollah pula melakukan beberapa serangan terhadap tentera dan kereta kebal Merkava Israel di selatan Lebanon. Menurut IDF, 5 tentera Israel terbunuh dalam pertempuran di selatan Lebanon.
Afrika mencatatkan 50 kematian baru akibat Mpox pada minggu lepas. Ia menjadikan jumlah keseluruhan 1,100 kematian sejak awal tahun ini menurut data terkini Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit Afrika. Ketua Pengarah Afrika CDC, John Kasia berkata tahun ini sebanyak 42,438 kes Mpox telah direkodkan di 18 negara Afrika. Kira-kira 3,051 kes baru direkodkan pada minggu lepas dengan wabak baru dilaporkan di Zimbabwe dan Zambia. Menurut data, wilayah Afrika Tengah menyumbang 86.4% daripada semua kes yang dilaporkan. Kasia berkata terdapat peningkatan sebanyak 380% dalam kes Mpox tahun ini berbanding tahun lepas. Tribunal Jenayah Antarabangsa Bangladesh mengeluarkan waran tangkap terhadap bekas pemimpin dalam buangan Sheikh Hasina yang melarikan diri ke India Ogos lalu selepas digulingkan oleh revolusi yang dipimpin pelajar. Panel 3 hakim yang diketuai Gholam Mortuza Majumdar mengeluarkan perintah itu atas permintaan pihak pendakwa raya. Tribunal mengeluarkan perintah meminta agar Hasina ditangkap dan kemudiannya dibawa ke mahkamah sebelum 18 November. Hasina dikendaki atas dakwaan terbabit dalam pembunuhan besar-besaran semasa protes ganas yang tercetus awal tahun ini. Hasina meletak jawatan dan melarikan diri ke India pada 5 Ogos selepas berminggu-minggu protes terhadap pemerintahannya. Taikun hartanah Vietnam Truong Mai Lan dijatuhi hukuman mati. Keputusan itu dibuat sebuah mahkamah di Ho Chi Minh dalam perbicaraan kedua berkaitan dengan kes penipuan kewangan terbesar dalam sejarah negara itu. Pengerusi syarikat hartanah Van Tin Pat didapati bersalah melakukan pengubahan wang haram dengan nilai hampir 27 bilion dolar Amerika. Selain memperoleh harta bernilai 1.2 bilion dolar secara tidak sah dan pemindahan wang antarabangsa secara haram sebanyak 4.5 bilion dolar. Dia didapati bersalah pada bulan April kerana menipu wang tunai daripada Bank Komersial Saigon (SCB) dalam salah satu kes rasuah terbesar dalam sejarah dan dijatuhi hukuman mati. Ribuan orang yang melaburkan simpanan mereka di bank kehilangan wang dan mencetuskan protes oleh mangsa. Pihak pendakwa menggesa hukuman penjara seumur hidup untuk Lan atas tuduhan pengubahan wang haram, pemedangan wang tunai, rentas sempadan secara haram dan penipuan. 33 tertuduh lagi termasuk suami dan anak saudaranya juga menunggu keputusan dan hukuman selepas pembicaraan selama 4 minggu di Ho Chi Minh City. Sekitar 36,000 mangsa yang membeli bond yang dikeluarkan oleh SCB dikenal pasti sebagai mangsa penipuan itu. Menjelang pelantikan rasmi Presiden Indonesia yang dipilih Prabowo Subianto, lebih 2,000 anggota polis dan tentera berkumpul untuk melakukan latihan keselamatan di Jakarta. Puluhan kenderaan tentera juga dilihat berada di jalanan sekitar ibu negara itu. Bekas Jeneral Prabowo akan mengangkat sumpah sebagai Presiden Indonesia pada Ahad dengan naib Presiden yang dipilih Gibran Rakabuming Raka, anak kepada Presiden Joko Widodo juga akan dilantik. Menurut Ketua Tentera Agus Subianto, kira-kira 100,000 anggota tentera ditugaskan antara hari Khamis hingga Rabu di Jakarta, termasuk penembak tepat dan unit anti rusuhan. Tentera Udara Indonesia juga akan mengerahkan 4 jet F-16 untuk mengawal pesawat yang bawa tetamu kenamaan asing menghadiri perasmian. Ketua Polis Litsio Sigit Prabowo berkata ribuan rakyat dijangka berkumpul di jalanan Jakarta untuk menyambut Prabowo sebagai Presiden baru dan mengucapkan selamat tinggal kepada Jokowi. Pelumba negara Muhammad Shah Firdaus Shahrom menambahkan saingan di tempat ke-9 acara kirin lelaki pada kejohanan berbasikal trek dunia 2024 berlangsung di Ballerup, Copenhagen, Denmark. Pelumba berusia 28 tahun terkandas di peringkat separuh akhir selepas mengakhiri perlumbaan di tempat keempat dalam saringan 1 di belakang pelumba Colombia Kevin Quintero, Kento Yamasaki Jepun, Matthias Rudrick Poland sekaligus memasuki perlumbaan penentuan tempat ke-7 hingga 12. Menurut laman web UCI, hanya 3 pelumba layak terbaik dari setiap pusingan mara ke final bagi merebut pingat emas manakala selebihnya mengharungi perlumbaan penentuan tempat ke-7 hingga 12.
Kento muncul juara dunia Kerin 2024, manakala pelumba Israel Mikhail Yakovlev dan Kevin masing-masing bawa pulang perak dan gangsa. Sementara itu, seorang lagi wakil negara Muhammad Ridwan yang juga adik kepada Muhammad Shah Firdaus menduduki tempat kelima dalam pusingan repechage sekaligus tidak layak ke suku akhir. Muhammad Shah Firdaus akan beraksi dalam acara pecut lelaki esok. Cabaran Malaysia dalam acara perseorangan lelaki berakhir apabila Justin Ho gagal mara ke separuh akhir selepas ditumpaskan oleh pemain Taiwan Chi Yu Jen pada pusingan suku akhir kejohanan badminton Malaysia Super 100 di Stadium Juara Bukit Kiara. Justin, 20 tahun, terpaksa akur apabila pilihan pertama kejohanan itu menunjukkan dominasi pada set penentuan sebelum menang 21-18, 17-21 dan 21-6. Yu Jen seterusnya akan melakukan perhitungan bersama wakil Jepun Ku Takahashi pada separuh akhir esok. Sementara itu, perseorangan wanita negara Ong Sing Yi tewas kepada pemain Jepun Akari Kurihara 21-17, 19-21, 4-21. Zin Yi meneruskan aksi dalam acara beregu wanita bersama Ong Sin Yi dalam pertemuan menentang beregu Hong Kong Lui Lok Lok Sang Hiu Yan. Pemain perseorangan wanita negara Kei Latshana turut tersingkir di peringkat suku akhir apabila tewas kepada wakil Jepun Asuka Takahashi 21-19, 21-16. Menanti Asuka di separuh akhir ialah rakan senegara Kaoru Tsukiyama. Kejohanan Hoki Piala Sultan Johor SOJC 2024, skuad hoki remaja kebangsaan sasar kedudukan podium menjelang aksi pertama esok di Johor Bahru. Pengurus pasukan Khane Shanmugam berkata para pemain berada dalam keadaan terbaik selepas menang dua aksi persahabatan menentang New Zealand dan Great Britain. Tim ni dari April lepas tu kita pilih lagi dari Malaysian Junior League, lepas tu dari Sukma, lepas tu kita dari bulan Mei kita sudah tetapkan kebanyakan pemain lah. Tapi lepas Sukma kita dah finalize 35 player, dari situ kita ambil 20 player untuk SOJC. Kesemua perlawanan SOJC 2024 akan disiarkan secara langsung di saluran RTM Sukan dan TVOK bermula esok sehingga 26 Oktober. Perlawanan pertama akan menyaksikan Malaysia menentang New Zealand pada pukul 8.35 malam di Stadium Hoki Taman Daya. Saingan 6 negara: Malaysia, Australia, Great Britain, India, Jepun dan New Zealand kini menggegar arena hoki antarabangsa dengan pukulan-pukulan kencang dan bertenaga oleh barisan pemain-pemain remaja bawah 21 tahun. Kejohanan hoki antarabangsa Piala Sultan Johor 2024 edisi ke-12 dibawakan sepanjang 19 hingga 26 Oktober hanya di RTM, penyiar rasmi. Sekian Dunia 10 dari sungai ke segara Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.